العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana menzahirkan, menyatakan diri kita yang tak sepertinya. Sebab kita tak boleh buat sendiri. Kita tak boleh atur sendiri, tak boleh jadi sendiri, tak boleh mau sendiri, melainkan yang Allah Ta'ala pilih. Dan dia pilih kita yang best sekali lah, tanpa syarat. Tak ada syarat tertentu dia pilih kita. Untuk nak jadi hamba dia, dia tak perlukan apa-apa syarat dari kita. Dan kita beruntung kerana kita ini adalah daripada kasih sayang dia. Untung sangat-sangat. Yang kalau kita nak beli, tak tahu nak beli harga berapa dia jual, tak tahu. Dan yang paling bagus, sekali kita dipandang, kekallah pandangan tu buat selama-lamanya. Lepas ni tak ada ending, tuan-tuan. Kita dah tak ada ending. Sekali kita mai sebagai manusia, kita balik sebagai manusia. Tak ending lah. Yang ni kalau siapa tahu, dia sujud, dia tak mau bangun dah kepala dia. Nak sujud sebab tak ada layak pun dia nak mai. Tak ada pun daripada diri kita ni sebarang kelayakan kita nak mai kat dunia ni, menikmati seluruh yang ada di dunia ni. Kita tak ada kelayakan langsung. Kita benar-benar dalam pilihan Allah yang maha pemurah, yang maha mengasihani. Layaknya jadilah orang yang bersyukur, iaitu tahu untuk meletakkan nikmat itu pada keadaan yang betul. Okey kah? Okey. Tanya sikit boleh? Tanya sikit. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Boleh, silakan. Bagi saya tanya dulu. Saya nak tanya dulu. Tuan-tuan. Boleh. Ada dalam ni, tuan-tuan mengaji ni. Tuan-tuan cari binatang apa? Tuan-tuan nak cari apa ni? Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan kenal, lepas tuan-tuan kenal, tuan-tuan nak buat apa? Oh, tuan-tuan dapat rasa. Setelah tuan-tuan rasa, tuan-tuan nak buat pergi tahu mana? Ceritalah. Sebelum saya tanya hal lain, tuan-tuan sembahyang teruk-teruk, tuan-tuan cari benda apa? Tuan-tuan sujud, letak muka dalam atas lantai, sujud. Tuan-tuan cari apa tu? Jawab kan? Nak dengar. Ni main melengung tang ni, duk dengar cerita, duk fikir. Tuan-tuan cari benda apa? Setelah tuan-tuan faham, tuan-tuan nak buat apa?
Kalau Saya cuba Ustaz. Ya. Cari ketenangan Ustaz. Ya, lagi. Cari kasih Cari sayang, Ustaz. diri. Kasih sayang. Kalau perlu cari kasih sayang, Tuhan tu mahal. Cari keredaan. Kalau kasih sayang tu perlu cari, kena bakar diri tuan-tuan bagi tak ada, lepas tu baru cari. Untuk membuka pintu hati, Ustaz. Kalau tuan-tuan tak main duk, kalau tuan-tuan bukan manusia, baru nak kena buka pintu hati. Ini pintu terbuka dah. Tak cari apa Ustaz, nak mati. Tuan tengok dah. Dengar saya nak abang. Dia jadi Tuhan, dia lempak main kita ke sini, dia suruh kita cari dia. Macam tu kah Tuhan punya perangai? Tak. Dia nak suruh kita Tak. berpayah-payah cari diri dia, berpayah-payah kenal dia, belajar bantu belajar kami. Takkan Tuhan buat kat kita begitu? Tak. Tak, Ustaz. Kalau Tuhan tak buat kita lagu tu, nak cari apa? Benda dah jumpa, benda dah nampak pun, benda dah kenal pun, tuan nak cari apa? Kalau Apa, Tuhan ni mati lah. diri yang kena cari, zalim dah. Sebab dia tahu kita tak tahu. Betul. Dia tahu kita tak mampu. Dia tahu kata kita tak ada kedarat pun nak cari. Zalim lah dia buat kita suruh cari dia. Sedangkan dia ni siapa? Tak boleh kenal nak suruh kita cari dia. Zalim. Dia tak layak jadi Tuhan. Dia tak layak jadi Tuhan kalau dia buat kita tu. Hang tahu aku tak pergi. Hang tahu aku tak mampu. Hang tahu kata aku tak tahu. Tuhan suruh cari hang. Zalim kot. Aku nak pergi cari dengan apa? Hang habaq pula kat aku kata, hang tak pernah sama dengan apa-apa pun. Aku nak cari macam mana? Kacau. Oi, kita nak mengenai Tuhan. Kalau dia boleh dikenal, tak lama lah Tuhan. Best hari malam ke-11 terus jadi bengong. Tak cari apa Ustaz, menikmati Ustaz. Dia kata telah kami sempurnakan nikmat. Bagi sempurna dia abang. Menikmati itu nampak macam adalah sikit. Gerak-geri ahli-ahli silat sedunia. Tahu dia Tuhan Ustaz. Tahu kata dia Tuhan tu semua perkara clear. Tahu kata dia Tuhan, dia habaq dah, dia paling sempurna. Lah duk pergi sembang benda hak sempurna dah buat apa? Tuhan tu sempurna dah duk sembang macam dia nak kenal dia. Hang tak payah kenal aku kenal diri aku kat hang. Hang tak payah kenal aku. Tunggu hang nak kenal aku, hang tak kenal. Aku kenal diri aku kat hang. Bukan hang nak kenal aku. Hang nak kenal aku bila nak kenal. Aku berkenal. Wahai kekasih aku, akulah Tuhan hang. Tuan-tuan beritahu, sudut mana kita tak boleh kenal Tuhan? Kalau dia kenal kita, sudut mana kita tak boleh kenal? Beritahu. Tak ada sudut. Semua Ustaz. Hang tak ada mata. Aku berkenal kata cinta aku dekat hang dengan mata. Hang tak ada telinga. Aku berkenal kerinduan aku dekat hang dengan telinga. Hang tak ada tangan. Aku berkenal diri aku kat hang dengan tangan tu. Hang tak ada mulut. Aku berkenal cinta aku dekat hang dengan mulut hang tu. Hang tak ada hati. Aku berkenal dekat aku dengan hang dengan hati hang tu. Bila yang aku tak pernah kenal diri aku kat hang? Tahu-tahu hang nak main kenal aku. Tak usahlah kenal aku. Kenal diri hang sudahlah. Yang nak kenal aku siapa? Aku bagi Rasul untuk berkenal diri hang. Aku bagi Quran untuk berkenal diri hang. Aku bagi seluruh alam ni untuk berkenal diri hang. Apa dia? Diri yang terbit mai dari aku. Diri hang tu, diri yang terbit mai dari aku. Bukan mai dari aku. Kalau gitu, ada diri hang. Bukan pada diri aku, pada diri hang lah terbit mai dari aku. Cuma satu saja yang menjadi kita kena tahu kita siapa. Apa dia? Kita bukan dia. Hak tu kita kena tahu.
Yang lain semua dari dia. Cuma kita bukan dia. Sebenarnya aku perkenal diri hang, bukan diri aku. Diri aku hang tak boleh kenal, diri hang kenal. Bila hang kenal diri hang, mesti hang tahu dari siapa. Diri yang kita kenal ni dari siapa? Tentulah dari dia. Kalau dari dia, tak payahlah pergi kat dia. Tengok diri kita sudahlah, main dari dia. Diri dia tak ada bentuk. Tengok diri kita ada bentuk. Bila ada bentuk, siapa buat bentuk? Dia. Kalau aku tu tengok dibentuk, tahulah kata ni dari dia. Diri dia tak ada warna, diri kita ada warna. Tengok warna tu. Nak ragas pergi ke mana? Tuan-tuan nak pergi ke mana? Tuan-tuan nak pergi ke mana cari Tuhan ni? Abang Mai? Tak ada tak mana semua ada kat tuan-tuan lah. Elaklah tak mana. Lah terjun main dalam kepala tuan-tuan. Oh, dapat ingat kat dia. Seronok. Seronok bukan ada kat dia. Seronok ada kat kita. Cuma kita tak boleh miliki. Kita rasa je. Anas kata tadi, kita nak mati saja. Bukan boleh milik. Tetapi, dia punya. Sebab dia habaq siang-siang dah. Dia tak sopa. Supaya kita jangan tengok dia dengan yang kita boleh detect. Jangan. Dia barang yang tak boleh detect. Dia bukan di sana. Sebab di sana barang yang boleh detect. Barang yang boleh kesan di sana. Dia bukan di sini. Sebab di sini tu boleh sentuh, boleh detect. Allah Ta'ala tak boleh nak detect dia, nak kesan dia tak boleh. Pasal semua yang dia buat tu baharu. Dia tu qadim. Macam mana baharu nak sentuh qadim? Jadi baharu, sentuh hak baharu tu dah. Baru dia boleh sentuh, baru dia boleh nampak. Sebab Tuhan buat semua benda tu baru. Dia je qadim. Bangkit esok, dia ada. Pi toilet, dia ada. Pi market, dia ada. Pi pasar, dia. Pasar dengan market samalah. Market ni orang utara. Pasar ni orang selatan. Kan? Pi bendang, dia ada. Masuk hutan, dia ada. Pi ke laut, dia ada. Tang mana kita ada? Tang itulah dia ada. Ya bang dah. Wahuwa ma'akum. Kemana saja diri kamu? Ainama kuntum. Aku selalu dengan kamu. Tuan-tuan nak pergi tang mana yang Tuhan tak ada? Nak kena pergi cari tang lain baru dia ada. Tuan-tuan abang, tang mana yang Tuhan tak ada? Tak ada tang. Sebab Tuhan ada di ingatan. Jadi ingatan tang mana dia duduk, tang tu dia ada. Lepas tu nak pergi cari Tuhan. Gila 14 kali cari tak jumpa ni. Tuan-tuan mengajilah tinggi Melayu mana pun. Takkan jumpa cari dia. Melainkan tuan-tuan pusing balik tengok diri. Dan dah jumpa dia. Hari-hari bertemu. Hari-hari melihat. Hari-hari nganga. Okey lah. Dah kecil lagu tu dah. Nampak muka tu macam kenal. Rupanya tengok. Tak kenal apa. Kan? Inilah problem. Ni problem sikit ni. Ni problem tak ni. Kan? Tapi tetap menjadi salah. Pasal apa? Tuan-tuan kata tuan-tuan tak kenal dia. Tapi yang herannya, semua benda-benda hak dia buat, tuan-tuan kenal. Kenal esok. Oh, barang aku buat, hang kenal. Aku hang tak kenal. Apa hang? No? Jadi, tu saya tanya, tuan-tuan nak pergi ke mana? Nak balik dekat diri yang dicintai. Nak balik duduk dekat diri yang dirindui. Nak balik duduk dekat diri yang disayangi. Apa dia? Yang Muhammad Ghazali Ramli kata tadi tu, nak cari tenang. Tuan-tuan semayang, tenang sampai. Tuan-tuan baca Quran, tenang sampai. Tuan-tuan buka puasa, tenang sampai. Tuan-tuan lepas makan syok, tenang sampai. Tuan-tuan lepas semayang, ketenangan sampai. Tuan-tuan pergi jamban, lepas pergi jamban, tenang sampai. No? Tuan-tuan berkeli, rambut sampai. Tuan-tuan minta maaf, tenang sampai. Betul? Betul.
Ha. Tuan-tuan Betul. berhutang, serabut sampai. Tuan-tuan bayar hutang, tenang sampai. Tenang. Betul? Ya. Ha, Betul. tuan tengok. Tuan-tuan mengata kat orang, serabut sampai. Tuan-tuan pergi minta maaf je, tenang sampai. Betul ada cari tenang. Betul. Ha? Tuhan kata tu aku buat untuk ketenangan hang. Itu tidak aku nak buat angin buat apa? Angin kena hang rasa tenang. Sejuk mai kat hang rasa tenang. Aku buat panas hang gelabah. Aku hantar mai sejuk hang tenang. Ha, apa lagi hang tak rasa aku ada dengan hang ni? Hang ni bewak kabut dia. Bewok terus. Jalan kaki serabut dah peluh. Naik kereta pasang ikon. Tenang. Tenang. Betul? Ha, nak Betul. buang apa? Ha, nak balik raya. Tiket habis. Serabut ni serabut. Tiket bas habis. Taksi tak ada. Serabut. Grab tak mau hantar. Minta apa 700 kan. Ha. Tapi nak balik. Dapat tumpang lori ikan. Walaupun busuk ikan. Tetap tenang. Itulah tenang tuan-tuan weh. Tetap tenang. Walaupun duduk sama dengan tu ikan tu. Kan? Daripada Selangor balik pergi Kedah. 346 km kot. Kan? Duduk dengan lori ikan. Driver kata hang duduk belakang lah. Depan tak lihat barang banyak. Belakang pun belakang lah. Pasal apa? Turun lori lagi sampai lu. Tenang sampai lu. Makan di sini. Makan ala kadar berbuka puasa. Nak raya duk tahu dah. Rendang semua, tupat semua mereka buat di rumah. Sampai di rumah. Kena tupat. Tenang. Ya. Kita nak cari tenang lah atas dunia ni. Kalau kita nak cari, sebenarnya bukan kita cari pun. Dia lah. Ya. Kita tak nak boleh buat apa Dia bagi kat kita semua. Kita je tak tahu kata dia bagi. Ya. Mana dia buat lebih pada dua. Malam gelap, serabut perut, gelap. Mai matahari cerah dan lega. Betul? Sakit Betul. perut, Allah serabut dah sakit perut, duduk tak senang. Pi merah, lepas merah dan lega. Betul? Oi, Betul. puasa ni lapang lah. Balun ayak 1 jam. Lepas tu duduk relax. Maghrib pun tak sembahyang. Punya tenang. Orang buat begitu tenang, dia buat bagi lagi rosak. Ada pasal. Ha, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan muka tak sabun, berminyak. Kerja ni kerja daripada pukul 7 pergi tadi kerja sampai pukul 6. Pi sana, pi sini, muka minyak macam kuih tu. Berminyak muka. Balik, parking kereta, masuk rumah. Mandi, shampoo. Keluar beli ayak rasa apa? Tenang. Ha, tuan-tuan serabut berduka cita hani tuan-tuan baca Quran, baca surah Alam Nasrah, Al-Insyirah, baca. Lepas baca ayat, tenang pun sampai. Sebab tu Tuhan suruh kita tu tenang. Dan dia kata, mereka yang mengingatiku akan tenanglah hati-hati mereka. Dia nak tenang. Ya. Betul. Nak cari menentang apa? Nak cari ketenangan dalam hidup ni. Tetapi kena lebih sikit lah. Bukan aku cari, dia bagi. Ya. Duk sorang-sorang, hujang, makan pun ala kadar. Menikah ya, lapang, senyum sampai telinga. Kan? Pasal apa? Lega dah, tak duduk seorang. Semayang pun rasa lega. Tidur pun dah kawan sebelah. Walaupun bunyi macam motor bot bila lena. Kan? Tapi tetap tenang. Pasal ada partner. Ha. Baik. Macam tu lah kehidupan ni. Tuan nak cari benda apa? Tuan pergi tanya Ustaz cari apa? Dia jawab lain pada tenang. Mau kata kat dia, Ustaz pergi mengaji lagi boleh tak? Saya ni dah tak arti main bercakap dengan Ustaz lagi. Saya rosot. Pokok nak cari tenang. Tak boleh tenang langsung Ustaz ni. Kalau Ustaz pun roplah, nak bawa cikai-cikai ni je lah. Lagi teruk roplah. Wahai Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Wahai nafsu yang tenang. Wahai nafsu yang hening. Nafsu yang tenteram. Irji'i. Mai kat aku. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan keredaan hati hang aku Tuhan hang. Keredaan aku hang hamba aku. Mai lah kat aku. Baru hang tenang. Macam mana? Tapi semayang. Hang semayang terawih. Hang semayang sunat-sunat lain. Kan menenangkan hati.
Yang tu pun tak tahu kah? Ayo, gaduh leh. Macam tu senang pun tak tahu kah? Ya, Jim. Tenang ikut. Tenang apa? Tak tahu dia. Tak dengar Jim. Tuan-tuan pagi besok, bangkit. Tuan-tuan buka tingkap. Ya. Tuan-tuan tengok belah matahari naik. Tuan renung tengok belah matahari naik. Mesti jiwa tuan-tuan tenang kalau tuan-tuan balik kat Tuhan. Sungguh. Dia nak cari tenang. Tidak Quran mai buat apa? Nak zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan dekat kitab ini diturunkan. Hudan lil muttaqin. Ada orang-orang yang nak jadi orang yang mengenai untuk mendapat ketenangan. Tengok nak, siapa yang tak tahu kata dia cari ketenangan, sepanjang hidup dia, sepanjang umur hidup dia, dia akan gundah gulana walaupun penuh kekayaan dunia. Tetempil tengok. Betul. Dia tak tahu kata dia nak cari, itu tenang, dia tak tahu. Dapat duit, dia serabut. Semua dia serabut. Wahai, dia nak tenang hidup dia. Nak makan, berapa kilo sangatlah kita boleh makan. Yang penting, boleh makan rasa tenang. Aku teringin nak makan jendol. Dapat semangkuk. Oh, lega. Tak lah. Nak makan apa tepayan langsung. Jin pun tak makan pada 2-3 tepayan. Yang nak pokok lebih-lebih apa? No? Gatai kepala. Jom Tuan-tuan dah mengaji, dah faham, dah reti dah. Tuan-tuan nak serabut benda apa? Orang wirid 1000 kali, tuan-tuan wirid sekali lah. Subhanallah. Tapi sampai terus. Berapa banyak kali? Tuhan bukan perlu banyak. Tuhan perlu kita tenang dalam sebutan tu. Sebut berjuta kali pun hati serabut sebut. No? Banyak. Dia nak baca buku apa ni? Futuhul Ghaib Ustaz. Budak setan ni. Jangan marah Piramli yang kata saya, abang dia kata saya. Tak marah pun. Apa sajalah budak-budak setan ni tak tengok. Haji Bahil. Muka surat berapa ni? Muka surat berapa? Muka surat 29, perengganlah. Maka masuklah kamu dalam golongan orang-orang. Okey. Syarah yang ke-11 tu. Syarah yang ke-6. Oh, syarah ke-6. Al-Hikam kah? Bukan, Futuhul Ghaib Ustaz. Oh, padahal tak betul. Duk selak Al-Hikam. Bila nak jumpa? Sat, tuan-tuan, sekejap. Saya ada panggilan. Sat nah. Boleh. Sila. Hello? Waalaikumsalam, Li. Oi, aku ada kuliah online. Saya ukah hang. Saya ukah balik dah. Okey, bye. Assalamualaikum. Geng satu kelas gitu lah. Cikgu suruh mengaji, makan nasi lemak, letak bawah meja, angkat meja, lawan suap. Darjah 6 dulu. Maka masuklah kamu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata Syekh Futuhul Ghaib, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata dia, maka masuklah kamu dalam golongan orang-orang yang telah pecah hatinya. Apa dia tu? Selain daripada Tuhan, dia tak seronok untuk dia kenang. Itu pecah hati tu. Selain daripada Allah, bukan menjadi tujuan dan matlamat dia. Selain daripada Allah, bukan menjadi keseronokan diri dia. Maka orang ni orang yang pecah hatinya, remuk redam hati dia hanya kerana kekasih dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangan. Tak ada adalah nafsu-nafsu binatang ni. Apa dia?
cepat marah. Tuan-tuan tengok anjing. Kita lari, dia salak. Dia lari pun dia salak. Kita berjalan, dia salak. Dia berjalan pun dia salak. Kita salak, dia pula diam. Kan? Tu nafsu binatang. Kan? Ulang. Tahu ulang? Snake. Snake, please kan. Ulang. Dia kerja belit dah. Apa boleh nak belit? Tambahlah Python ni, dia lagi suka belit. Tu. Betul. Kita jenis ulang pun ada juga. Lidah berbelit-belit. Kan? Sebab tu dia kata, kalau jumpa ulang dengan keling, alun keling dulu. Pasal ulang belit, sikit saja. Keling belit, habis tanah-tanah semua kena jual. Tu nafsu binatang. Tahu? Ya. No? Khinzir. Ya. Khinzir ni, pertama, dia bernafsu makan. Khinzir makan semua, tuan-tuan. Paling khinzir suka umbut pisang. Ui, Ustaz macam kenal ya? Dulu kan duduk sekali. Kan? Belakang rumah saya tu, geng mereka je belambak. Kan? Ya. Umbut pisang dia tarah habis. Apa yang khinzir tak makan? Semua dia makan. Buruk dia makan, tuan-tuan. Yang penting dengan khinzir ni. Kita pun ada juga jenis perangai khinzir ni. Makan banyak. Makan semua. Nampak nafsu binatang? Tu. Khinzir tak makan satu je. Tapi satu je. Daun tembakau. Babi tak suka dekat pokok tembakau. Satu kita hisap pokok teruk benda babi. Kita teruk benda babi. Babi kata daun ni aku tak mau. Yang hampa pulun. Asap pula. Kata, Ustaz, saya hari ni saya boleh kata macam buat research lah juga. Saya tanya toki babi tu. Toki babi kata dia ni makan semua awak haji. Dia tak makan daun tembakau saja. Bagi daun tembakau dia lari tu. Jadi patut sah dia isap rokok, malu babi. No. Patut di kotak rokok ni tak usah bubuh lah gambar ulcer, kanser, masa apa semua tu. Kepala babi tu. Bagi dia tanya, saya apa pun datang ni. Dia ni tak suka tembakau, macam mana hang boleh suka? Jam. No, jam. Memang jam. Tu nafsu binatang. Ulang. Apa dia lagi nafsu dia? Dia ni tuan-tuan, kalau dia patuk, ulang tedung selah. Antara venomous snake, ulang berbisa dunia. No. Ulang tedung selah ni, bisa dia neurotoxic. No. Bisa neuron ni saraf. Dia patuk, dia turun pergi jantung, automatik jantung berhenti. Ulang tedung selah dia panjang. Dia boleh berdiri 12 kaki kan. Ulang tedung selah patuk daripada dada pergi atas. Dia tinggi, dia patuk tempat tinggi. Dan tempat darah cepat sampai ke jantung. Kita pun ada juga macam ulang tedung selah. Mulut cukup besar. Sekali kata orang kecil hati sampai mati. Ya. Ni nafsu binatang ni. Jadi kalau kita ni remuk redam hati kerana Tuhan, nafsu-nafsu semua tak ada kita. Tak teringin nak kata ke orang, tak teringin nak kecoh orang, tak teringin nak buat khianat ke orang. Lebih-lebih lagi bila kita ada kuasa. Kita tak buat lebih kurang dekat orang. Sebab kita nafsu kehambaan, bukan nafsu binatang. No? Jadi kalau sampai peringkat ni, semua nafsu-nafsu haiwaniah Tuhan akan buang dari diri dia. Dia tak ada. Apa sifat binatang? Suka berebut. Tengok harimau makan. Tengok singa makan. Tengok harimau bintang makan. Berebut. Berebut. Pakat nak ambil, pakat nak pulun. Jadi kalau siapa yang ada macam tu, bila dia ni orang yang dekat dengan Tuhan, yang dia sangat-sangat berhubung dengan Tuhan, pastinya nafsu-nafsu binatang ini digugurkan Tuhan daripada diri dia. Selepas itu akan diberi sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Apa dia tu? Paling tinggi sekali sifat Tuhan apa dia? Beri.
tanpa sebab. Ni sifat Tuhan tinggi lah. Dia bagi tak ada sebab. Kita bagi dekat dia bukan pasal dia miskin. Kita bagi dekat dia pasal kita suka bagi. Ya. Sebab tu, apa dia? Islam tu adalah yang memberi dan tidak mengambil. Tu Islam. Islam sebenar ni daripada Nabi turun kat sahabat, turun sahabat-sahabat, turun pada para ulama, turun pada fuqaha semua. Semua jenis suka bagi. Dan ayat Quran yang Tuhan kata, wa aqimus salah hablum minallah wa atuz zakah hablum minan nas. Dua ayat ni mesti kembang. Ya. Kalau Tuhan kata jaga hubungan kamu dengan Allah, mesti dia kata jaga hubungan kamu sesama kamu. Macam mana nak jaga hubungan dengan sama kita? Kita suka memberi. Kita tidak suka mengambil. Kalau kat kita, apa yang ada sifat tu? Mesti ada dekat dua orang. Satu mak, satu ayah. Ya. Dua manusia ni dia bukan ambil, dia suka bagi. Hak dalam mulut dia bagi. Ya. Betul? Betul. Itulah baru betul-betul hamba Tuhan. Tidak nak jadi hamba Tuhan lagu mana. Macam mana nak jadi umat Muhammad? Pelaksanaan kita tak seperti yang kita tahu. Mana boleh macam tu? Dan berkenaan hal inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku gemar 3 perkara dari dunia ni. Nabi kata dia suka 3 benda atas dunia ni. Semua yang 3 benda ni, kenapa Nabi suka? Kerana dia menenangkan jiwa. Pertama, al-misk. Apa dia? Minyak wangi. Tempat lain, negeri lain, 14 negeri di Malaysia, semua orang sebut minyak wangi. Semua orang sebut perfume. Tapi Kedah tak sebut minyak wangi. Kedah sebut minyak esen. Kedah ni dia special sikit. Orang kata minyak wangi, dia kata minyak esen. Esen ni orang boleh kek. Tu esen. Apalah Kedah bengong tu. Nabi suka minyak wangi. Pasal apa minyak wangi Nabi suka? Dia hidup, jiwa dia akan rasa lapang. Sebab tu tuan-tuan pergilah cari minyak wangi. Mereka kata minyak wangi tak boleh ada alkohol, perfume. Tuan-tuan, saya nak ajak kat tuan-tuan satu benda. Alkohol, dia bukan satu jenis. Alkohol ni dia banyak jenis. Dalam minyak wangi, dia bukan jenis najis. Sebab fermentation. Penapaian dia melebihi dari 70 degree penapaian. Jadi minyak alkohol dalam arak 70% ke bawah. Alkohol minyak wangi 70% ke atas. Tuan-tuan minum alkohol dalam arak, tuan-tuan mabuk, pening, rado, pacak kepala. Tuan-tuan minum alkohol minyak wangi, tuan-tuan bungkus. Mampus. Sebab fermentation dia tak sama. Sebab tu alkohol minyak wangi bukan najis. Najis ni alkohol arak. Pakai hak mahal-mahal tu. Pakai Pakuraban. Tu mahal lah. Dunhill. Itu mahal gila-gila punya. Kan? Mereka kata pakailah hak Nabi pakai. Nabi pakai minyak wangi, bukan jenis minyak wangi. Nabi pakai minyak wangi, bukan jenis minyak wangi tu. Kita ni belek jenis tu, susah. Orang pakai minyak wangi, bukan jenis. Kecil-kecil mau mati, ni masalah dia. Bila besar, bagi susah satu kampung. Kan? Kerana hang seorang sekampung susah. Hang punya bengong, tak bagi orang langsung. Kira hang. Kalau boleh orang lain boleh tumpang bagus juga. Hang punya pendapat, orang lain pakai dengan orang-orang lain rosot. Macam tu lah. Kan? Jadi, kita akan jadi orang yang lapang. Kalau ambil minyak wangi, cium. Kita cium, kita tarik nafas, bagi dia masuk. Wajib lapang. Sebab tu Nabi kata, aku suka misk, perfume.
Nombor 2, Nabi suka perempuan. Saya suka. Kalau jantan suka kat jantan, masalah besar. Tuhan buat jantan bukan suruh suka kat jantan. Jantan kena suka kat perempuan. Suka kat jantan ni, suka sebagai kasih kalian. Bukan suka sebagai cinta hubungan kelamin. Bukan. No. Kita kena cari perempuan lah. Dah, dia tulis sajat pula dah. Orang tak tulis, hampir tulis berapa tim. Dia pergi kat mereka lah. Kita hafal saja. No, dia pergi kat mereka. Dan bila kita suka dekat perempuan, nampak macam Nabi ni, kaki Macam perempuan, pervert dah. macam kaki perempuan pula Rasulullah ni. Tak. Nabi suka dekat perempuan sebab Allah Ta'ala zahirkan sifat latifah. No, sifat latif dia ada dekat orang perempuan. No, tuan-tuan, mak boleh suap 10 orang anak satu pinggan. Kalau tak ada sifat latif ni, anak-anak tak boleh makan. Mak boleh suap semua. Itu yang Nabi kata aku suka perempuan. Yang dia nak apa? Kasih Tuhan yang Tuhan letak pada orang perempuan tu. Dia boleh jaga 10 anak dia. Walaupun kadang-kadang dia ibu tunggal. Tu yang Nabi suka tu. Dia boleh tidurkan anak dia, dia boleh mandikan anak dia, dia boleh beri makan anak dia, dia boleh basuh baju anak dia, dia boleh siapkan semua keperluan anak dia. Dia seorang buat. Inilah yang Nabi suka tu. Tuan-tuan tengok. 5 jari. Yang ni dia tak panggil pak jari, dia tak panggil pak mentua jari, dia tak panggil abang jari, dia tak panggil sepupu jari, dia panggil ibu jari. Dia buh perkataan perempuan, ibu jari. Dia tak ada bapa sawat, dia ada ibu sawat. Dia tak ada bapa pejabat, dia ada ibu pejabat. Kan? Jadi ibu ni bersifat dengan sifat kasih Tuhan yang sangat tinggi. Tengok. Anak-anak dia semua rejong-rejong, dia komited. Dia komited. Tapi walaupun dia ni komited, tuan-tuan, ibu ni dia boleh bertemu dengan semua anak-anak dia. Dia boleh jumpa dengan jari telunjuk, dia boleh jumpa dengan jari hantu, dia boleh jumpa dengan jari manis, dia boleh jumpa dengan jari kelingking. Cuma tuan-tuan buat jari ni suruh jumpa kok, patah jari tuan-tuan. Nabi suka perempuan tu pasal itulah. Dan tuan-tuan, kita semangat juang. Kita ni warrior kan. Bersilat, cekak, cekik, katuk, kepak, lipat semua kita pandai. Ambil perempuan letak tengah-tengah, sayang. Ni nampak muka macam pernah kepak harimau benda kalau pernah tengok ni. Kepak harimau boleh pakai kepak ni. Jangan main. Kan? Tapi main letak perempuan, sembang di kedai kopi. Aku tak peduli. I'm a principal man. Kemain. Kan? Kemas. Aku tak peduli. Kita tetap dengan apa yang kita pegang. Ini telefon. Abang, Aram mana? Balik saya pergi. Aku tu lah. Silat balik meja-meja. Bini panggil balik. Orang kata, teratur lah. Inilah yang Nabi kata aku suka perempuan ni. No? Dan tuan-tuan tengok berapa ramai pemimpin dunia hancur kerana perempuan. Ya. Pemimpin dunia saya tak heran lah kalau pemimpin dunia 150 buah negara dalam dunia ni ke 300 buah negara ke, saya tak heran. Nabi Adam pun terkandas hanya kerana perempuan. Betul. Kalau Nabi Adam pun terkandas, muka tudung botol lagu kita ni. Allah, geli ketiak nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan buat muka serius lagu mana? Tengok pun tak. Ni serius apa ni? Tali pinggang black belt. Kat rumah double black belt. Sebab tu Nabi suka perempuan. Sebab kelembutan. Ya. Anak jantan, bila kita tua tuan-tuan, anak jantan dia tak mahu pegang dahi. Dia tanya je, ayah demam lah. Anak perempuan, dia main duduk sebelah, dia picit tangan, dia picit kepala. Ni perempuan. Menantu jantan lagilah buat tak tahu. Kan? Menantu jantan dia tengok, mak sakit lah.
dia beli ubat sikit gigi. Orang tua tu demam. Dia bukan dia taubat kan. Dia pergi, dia suruh orang tua tu minum sendiri. Menantu perempuan dia mai kat dekat. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi kenduri kahwin, kalau tak ada orang perempuan, kenduri kahwin tak meriah. Meriah kenduri kahwin ni kerana ada orang perempuan lah. Kenduri ni kalau orang jantan ada, dia balut rokok daun, dia tak boleh dah nak buat apa hamba. Aku nak kena rokok daun. Dia duduk sembang murung tang tu lah. No? Dan yang ketiga Nabi kata, aku suka solat. Yang bila aku solat, mata aku sejuk dalam solat tu. Sahabat tanya, solat apa ya Rasulullah? Ni solat malam-malam bulan puasa ni lah. Bangun, dan sembahyanglah tahajud. Nabi kata, solat tahajud. No? Mahal tuan-tuan. Tuan-tuan buat 2 rakaat sembahyang tahajud melebihi 20 rakaat sembahyang tarawih. Tuan tahu? Tuan-tuan buat 2 solat sunat lepas sembahyang Isya melebihi 20 rakaat sembahyang tarawih. Tuan-tuan buat 1 rakaat sembahyang witir melebihi 20 rakaat sembahyang tarawih. Oh, no. Tuan-tuan pedulilah tu, sudahlah sembahyang apa-apa, janji solat. Tapi Nabi habaq solat yang dia paling suka, solat tahajud. Yang mata dia sejuk. Pasal apa? Pasal keampunan Allah sampai kat dia setiap kali dia bertahajud. Pasal apa? Dia tinggalkan kesedapan tidur hanya untuk mendapatkan Tuhannya. Okey. Sambungin. Okey. Dan haruman perempuan dan solat yang mataku sejuk di dalamnya. Semua ini diberi kepadanya setelah kehendak-kehendak dan nafsu-nafsu yang tersebut dahulu itu lesap dari dirinya. Tuhan bagilah seronok bangun tengah malam, seronok dengan kelembutan, seronok dengan benda yang menenangkan jiwa. Pasal apa? Pasal hati dia remuk redam, hati dia tak minat, hati dia tak seronok. Kecil-kecil lagi dia habaq kat kawan-kawan dia. Rasulullah cerita kat kawan-kawan dia. Kawan dia ajak main. Jom Muhammad, mari kita main. Dia habaq apa? Aku tak diutuskan ke dunia ni untuk bermain-main macam kamu. Awal-awal dia habaq lah. Kan? Jadilah manusia yang seperti ni, barulah kasih Tuhan tu sampai sungguh. Kemudian dia kata, dan semua ini diberi kepadanya setelah kehendak-kehendak dan nafsu-nafsu yang tersebut dahulu itu lepas dari dirinya. Allah berfirman, aku bersama dengan mereka yang pecah hati kerana aku. Siapa yang hidup dia celek-celek mata, Allah Ta'ala yang dia kenal dulu. Orang ni Tuhan kata, aku takkan biarkan apa-apa pun mendekati kamu, melainkan akulah jua yang mendekati kamu siang dan malam. No? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersama kamu sekiranya semua nafsu dan kehendak kamu itu tidak dihancurkan. Pasal kalau kita masih ada nafsu-nafsu badaniah, masih ada nafsu-nafsu keduniaan, masih ada nafsu-nafsu haiwanah, maka lakuan Tuhan tak berdiri. Kita akan jadi lakuan kita saja kerana kita terlibat dengan sesuatu yang kita sangkakan dianya bertaraf Tuhan. No? Contoh. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam ni forum ni. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kehilangan telefon yang tuan-tuan ada lah ni. Tuan-tuan resah tak? Tu nafsu badaniah menyamai Tuhan dengan telefon. Tuan-tuan resah tak? Risau tak? Risau yang bukan buat-buat, risau yang main sungguh. Risau. Tuan-tuan pernah risau tak? Hati tuan-tuan selalu lupa kat dia setiap saat dalam hidup tuan-tuan. Pernah risau tak? Macam mana kerisauan hilang telefon? Tak sama. Kalau begitu Tuhan kita ada berapa agak sehari-hari? Banyak berlambak Ustaz. Habis tu kita nak habaq, engkaulah Tuhanku. Kita pemohong besar. Lagi nafsu badan kita ni tak hancur, kita pemohong besar tuan-tuan. Kita munafik gila ya. Ya. Sampailah nafsu badaniah kita ni hilang.
Maknanya bukan kita buang dunia, tapi dunia tak Ya. menghairankan kita. Dunia bukan suatu benda yang kita tengok dan sangat-sangat teruja, bukan. Kita teruja dengan siapa? Kita teruja dengan diri kita yang Tuhan pandang sangat-sangat mulia. Kita teruja dengan ini, ya. Noh, tapi malangnya diri kita banyak teruja dengan yang lain. Ya. Hak segak duk teruja dengan segak dia. Hak pandai duk teruja dengan pandai dia. Hak hebat duk teruja dengan hebat dia. Hak jenis kuat duk teruja dengan kuat dia. Hak badan sasar duk teruja dengan badan sasar dia. Yang dia tak teruja Tuhan dia. Lepas tu dia nak bak dia hamba Tuhan dia. Hidup dia, solat dia, ibadat dia, mati dia kerana Tuhan dia. Bukan pemohong orang kata tu. Betul. Bukan manusia suka tipu ke tu. Hang cakap Betul, lain, hang tak? faham lain, hang pegang lain. Lepas tu hang nak babak hang lah hamba Tuhan. Macam tu ke kita hamba Tuhan macam tu ke. Tuhan letak emas ya, bungkus habis kita. Bukan letak 100 gram, letak 10 gram ya, bungkus dah. Kalau letak satu blok tu, Kilo. satu blok tu lah letak, gila gitu ya. Tuan-tuan tengok. Orang-orang di masjid, ahli jawatan besar masjid dan pegawai-pegawai masjid. Duit masjid dia bagi kat orang kan dia himpun untuk cari masjid siapa paling kaya himpun duit. Mereka himpun. Itu orang masjid tu. Orang bagi duit suruh imarahkan masjid tu. Depan nak imarah masjid minta duit lain. Orang bagi lama dia bersimpan. Lepas tu nak tengok masjid mana hebat. Kalau orang masjid boleh buat lagu tu kita. Orang masjid Tok Guru duk main jam malam ni. Dia buat lagu tu. Kita. Lepas tu kita hamba Tuhan kita. Di mana? Tak pergi jam. Ni masalah ni lah. Masalah ni lah. Tuhan punya kerja tak sampai kat kita. Pasal nafsu badaniah kita terlampau banyak. Banyak sungguh. Lagi lama hidup kita, lagi banyak dunia ni blok kita. Lagi panjang hidup kita, lagi bertambah jauh kita dengan Tuhan. Kalau bab Tuhan, bab diri ini kita tak mengaji, lagi bertambah rosak kita. Hari-hari duk minta wala talid, tak mau sesat. Hari-hari duk buat kerja sesat. No? Sambung lagi. Perenggan ni macam bagus ya. Apabila semua hancur dan tidak ada lagi tinggal pada kamu, maka kamu pun sesuailah untuk diisi dengan Allah. Maka lakuan Tuhan baru boleh berlaku. Kalau hak lain semua dah bukan jadi tujuan dan matlamat, barulah af'al Tuhan tu tertegak. Kalau tidak nak tegak, macam ada dua keadaan. Kita nak satu, Tuhan nak satu. Ni kehendak kita hilang, tinggal kehendak Tuhan. Pasal apa? Pasal kita teruja memandang ketuhanan Allah di atas semua perkara yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita, menjadikan kita orang dapat mengenal Tuhan. Berlakulah kehambaan. Maka ketika tu kehendak Tuhan yang berlaku pada hamba. Tak ada lagi lah kehendak hamba tu. Bila kehendak Tuhan yang berlaku pada hamba, benda-benda yang boleh memutuskan hubungan si hamba dengan Tuhan, benda ni hamba tu tak akan teruja. Ini dapat motor besar Kawasaki 1100 Ninja pun orang lain tak kenal. Dia megah sendiri. Orang tak kata apa pun, dia rasa syok sendiri. Dapat helmet full face tu dengan jaket kulit dia, duduk atas motor tu, dunia dia punya. Bukanlah semua orang lagu tu, tapi dekat-dekat lah semua lah tuan-tuan. Sikit sangat kot orang tengok duit buat tak tahu. Tak percaya? Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Tuan-tuan cakap betul tak betul ya? Kalau letak 100, letak 50, 20, 10, RM5, RM1, letak, duit patok, letak susun, letak. Kita orang biasa ni kalau suruh ambil duit, kita nak ambil duit mana? Orang biasa macam kita ni, kalau tak duit macam tu, suruh orang kata main ambil duit tu, kita nak ambil duit mana? Kita ambil duit 100. Lagi hebat, balas semua duit tu. Sebab kenal. Pasal apa? Kita cukup kenal. Kita cukup teruja. Kalau tak kenal tuan-tuan, kalau tak teruja, kita semua pakai baju perak ya. Ini kita tahulah mana kurta. Kita tahulah mana jubah. Kita tahulah mana t-shirt.
Kain hak tak elok dengan kain elok pun kita tahu. Kalau benda-benda dunia ni kita mudah terpesona, kita mudah tertarik, tuan-tuan, benda-benda akhirat, Tuhan habaq bidadari, syok bidadari tu. Tuhan habaq sungai yang mengalir, syurga yang di bawahnya mengalir sungai. Syok syurga tu, Tuhan dia lupa dah, tujuan dia lupa dah. Dia melihat kepada syurga tu. Nampak ni? Ini nafsu-nafsu yang susah hilang kan. Dia ada kita semua ni. Boleh makan kurma 3 biji, bihun setinggan, kan? Boleh makan lauk 2-3 biji. Tu dia 10 mata. Dengan mata dia lagi 2 mata, 12 mata. Tu. Dia kekah. Sekali perut dia tak boleh tanggung, tinggal. Dia tak ukur diri dia tu boleh buat macam mana dia kau ukur. Dia ikut nafsu yang Tuhan kata nafsu tu. Nafsu ni tuan-tuan, bagi selori makanan pun nafsu kata tak cukup. Nabi habaq dah kot. Manusia ni kalau ditawarkan dekat dia 2 telaga kekayaan, dia masih menginginkan telaga nombor 3. Hanya yang mencukupi hati manusia bila tanah penuh dalam perut dia. Tuan-tuan tahu tanah penuh dalam perut apa dia? Mati masuk kubur. Hatu dia cukup. Lagi tak masuk kubur, dia tak cukup situ lah. Sebab tu Tuhan bagi latihan, puasa. Bagi hang betul-betul jadi hamba hang puasa. Nak bawa kepada kefakiran, nak bawa diri fitrah yang sebenar. Ada apa yang ada kasih sayang Allah. Ada apa yang ada pandangan Allah. Ada apa yang ada kecintaan Allah untuk tubuh supaya si hamba ni boleh tegak berdiri dengan hambaan dia bila tubuh ikut serta. Tak, tujuan dia puasa, nak buka puasa. Mancoklah tang tu. Yang dia duduk fikir nak buka puasa. Yang dia duduk fikir saat lagi nak makan apa. Yang dia duduk fikir saat lagi dua dah apa. Pasal apa? Pasal tu puasa orang awam. Puasa manusia. Kita kena puasa bagi kamil, sempurna. Puasa kehambaan dan puasa kemanusiaan. Bagi dua-dua tu sama supaya keluar insaniah. Keluar insan-insan. Sifat-sifat keinsanan. Keluar daripada ibadat puasa. Buat tuan-tuan tengok. Saja-saja ke Tuhan nak suruh puasa? Tuhan tak tahu kata badan kita tak larat. Tuhan tak tahu kata kita tak mampu. Bukan sejam kot. 15 jam kot. Kita haduk laikon. Boleh tahan kira. Nu haduk menyangkut tu. Nu haduk buat rumah, buat bangunan tu. Mereka nak kena puasa juga. Pasal apa? Bukan untuk badan. Untuk roh tu. Dan tempat nyata tu di badan. Hang kena train badan. Supaya roh tu kuat. Baru roh boleh bawa badan. Kalau tak train badan, roh tak kuat nak heret badan guna. Kalau dah mula badan heret roh, jahanam. Ya. Noh. Dan dengan Allah dan Allah akan menjadikan kamu orang baru. Noh, tiflul ma'ani, bayi yang dilahirkan semula. Masa bila? Tuan-tuan semayang. Tuan-tuan bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ketika tu dosa kita semua diampunkan Allah. Ketika mana? Ketika kita iftar, kita berbuka puasa, dosa kita diampunkan Allah. Ketika mana? Ketika kita selesai bangun sahur, kita selesai bersahur, dosa kita diampunkan Allah. Sebab tu Nabi kata, ketika mana berdoa paling baik? Pertama, ketika tengah hari waktu zuhur. Kita berdoa selepas waktu zuhur. Ketika sudah solat zuhur, sangat-sangat makbul. Dan kedua, kita berdoa ketika nak iftar. Ketiga, waktu kita selepas solat lain. Dan waktu kita sesudah ambil wudu. Ini doa-doa. Pasal apa? Tuhan ampun dosa. Kita balik dengan ibadat kita yang kita sangka cukup banyak. Tuhan timbang dengan dosa kita yang banyak. Ibadat kita jadi ringan. Kalau kita balik dengan keampunan, sedangkan ibadat kita tak banyak sangat. Tapi kita balik dengan keampunan Allah atas taubat kita, kita akan jadi orang yang beruntung. Sebab tu, 10 malam kedua Ramadan adalah malam maghfirah. Malam keampunan. Dia habaq dah.
10 awal kita baru lepas ya. 10 awal rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga kita telah dibebaskan Tuhan dari azab neraka dia. Nampak dia abang? Sebab tu baliklah dengan keampunan. Lebih baik daripada balik dengan benda-benda lain. No? Dan diisi dengan Allah, dan Allah menjadikan kamu orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jadilah orang yang baru, dosa tak ada, dia boleh perbaharui semua amal dia. Dan jika ada lagi diri kamu walau sedikit pun, maka Allah akan menghancurkan itu pula sehingga kamu kosong semula dan selama-lamanya kamu tetap hancur hati. Dia bagi kita kefahaman, dia bagi kita rasa tentang kewujudan diri dia, tentang kebesaran dia, dia bagi kita kenal, dia bagi kita tahu, dia bagi kita rasa. Maka segala benda-benda yang menjadi penghalang untuk kita dengan dia, pastinya dia akan hancurkan semua. No? Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru dalam diri kamu, dan jika ada dalam pada itu masih ada ego, ada diri keakuan kamu, maka Allah akan menghancurkan terus. Tak ada lagi keakuan. No? Orang tak ada keakuan ni macam mana? Pertama, dia punya sifat yang tawaduk, rendah diri. No? Kena puji muka merah. Pasal apa? Pasal takut. Kena puji muka jadi merah, tuan-tuan. Bukan berseri-seri. No? Kena kutuk muka jadi berseri. Kena kutuk, kena hentam, muka jadi lega. Pasal apa? Dia rasa lapang. Sebab sifat-sifat syirik tak ada kat dia. No? Maka Allah akan menghancurkan terus. Demikianlah terjadi sehingga kamu menemui Tuhanmu di akhirat kelak. No? Jadi, masa tu kita jadi orang yang apa? Orang yang tawaduk, orang yang wara', orang yang qana'ah, orang yang ikhlas. Maka dekat nak mati sekali lagi, siapa tak mai kat dia? Yang mai kat dia Tuhan dia. Sebab yang lain daripada Tuhan dia kenal. Walaupun iblis berupa jadi Tuhan pun, orang macam ni tetap kenal ketika sakaratul maut. No? Kalau tidak, tuan-tuan, iblis mai dengan muka orang Arab, ada janggut nipis, kening bercelak, lepas tu bulu kening lebat, muka bercahaya, cakap Arab, pegang tasbih. Dia kata, wahai hambaku, akulah Tuhanmu. Selama ini yang menjadi haram padamu, telah aku halalkan. Macam mana kita nak lari keluar? Lah ni pun kita tak kenal. Tuan-tuan ingat iblis tak kenal kita? Iblis kenal kita daripada rambut sampai kaki. Orang yang tak ada rambut, daripada kepala sampai kaki. Tetap iblis kenal. Iblis tunggu nak rodok kita. Iblis tunggu nak rodok kita waktu yang paling tenang ialah sakaratul maut. Pasal masa dia sihat pun dia tak kenal. Masa dia sakit lagi. Nah, jadi jagalah. Tengok dia kata, kamu akan menemui Tuhanmu di akhir hayat nanti. Inilah maksud firman, aku beserta mereka yang hancur hati kerana aku. Kamu akan dapati diri kamu kosong. Dan sebenarnya yang ada ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Berhenti tuan-tuan. Baik. Okey, soalan Ustaz. Silakan. Okey, kalau kita tengok Ustaz, ibrah yang kita boleh tengok. Contoh Nabi Musa, zaman kita boleh kata zaman sihir kuat lah Ustaz. Betul? Ya. Maka Allah lengkapkan dia untuk lawan sihir tu. Kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad pula, zaman syair, betul Ustaz? Zaman karya. Jadi Allah turunkan Quran untuk menidakkanlah syair-syair depa tu. Jadi soalan saya, la ni Ustaz, zaman la ni Ustaz, pada pandangan Ustaz, apa yang sebaiknya lah nak bawa manusia ni balik kepada Allah? Zaman sekarang lebih berat daripada zaman Nabi Musa. Zaman sekarang lebih berat daripada zaman Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal sekarang ni yang kita tempuh dengan keseronokan nafsu. Apa dia? Hiburan. Apa dia? Puji-pujian. Apa dia lagi? Harta benda. Ni zaman hancur ni. Zaman Nabi,
Harta benda tak banyak macam lah. Kemudahan tak banyak macam lah. Kesenangan tak banyak macam lah. Lah banyak. Dengar khutbah jemaat di rumah. Lah baca Quran, tekan butang Quran keluar. Baca dengan orang baca. Siap dengan makna-makna mau boleh buat. Dulu zaman Nabi kena pergi ambil ayat Zam-Zam di Mekah. Zaman lah pergi supermarket pun dah. Macam mana kita nak tempuh ni? Zaman Nabi perang pakai peluru, perang pakai itu. Zaman Nabi perang pakai panah, perang pakai pedang. Lah zaman perang pakai peluru, lagi susah. Perang pakai dakwah, perang pakai dakwah. Lagi susah, tuan-tuan tahu. Ya. Zaman lah tak payah kalut-kalut nak pergi Madinah ambil kurma ajwa. Pesan je, duduk dalam piring di rumah. Lagi teruk Nabi abang dah. Perang Badar ni tak teruk walaupun kamu perang dalam bulan puasa. Perang dengan diri kamu teruk. Kamu nak menang macam mana? Kamu boleh tahu, kamu boleh rasa, kamu boleh kecapi, kamu boleh nikmati. Kamu boleh nikmati tilam empuk dan lep. Kan? Slumberland dan lep. 6 inci, spring, kapas, gedebuk, gedebak. Ada tilam ayam, ada tilam gebu. Nak bangun tahajud macam mana? Allah. Zaman Nabi tidur bilik sempit, aircon pun tak ada. Zaman kita ni aircon 16 darjah Celsius. Converter, bukan selimut bodoh tu, converter tuan, duduk dalam converter tu pakai tak bangkit terus. Tengok ni zaman kita ni. Kan? Zaman dulu nak mengaji kena berjalan kaki 30-40 batu. Zaman lah jenguk ikut ni nampak terus. Ni yang susah ni, tapi kalau boleh buat, hebatlah orang ni. Dia tetap bersendirian walaupun dalam ramai-ramai. Dia tetap dalam kesempitan walaupun dia dalam kesenangan. Dia tetap jadi orang yang sangat tunduk walaupun dia boleh bermegah-megah. Tuan-tuan tengok, baru-baru ni je ketua polis bagi tahu, lah ni polis tak boleh dah duduk berdiam diri. Zaman ni berdiam dirilah. Pasal apa berdiam diri? Pasal mata wang. Tuan-tuan tahu mata wang? Kerana mata wang ni undang-undang diketepikan. Kerana mata wang ini hukum hakam Tuhan diketepikan. Ni peperangan yang susahlah nak menang. Kalau boleh menang, habis spring Dan boleh menang pun apabila kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Boleh menang. Tak ada benda mustahil dengan Tuhan ni. Cuma tanya diri kita, maukah tak mau? Tahankah tak tahan? Tanya tu je. No? Lah ni ustaz-ustaz hebat. Ustaz-ustaz pakai Alphard, tak pakailah Lexus 120Y. Kan? Ustaz-ustaz dulu tuan-tuan, duit shilling je orang bagi. Ustaz lah masuk kod bank. Ustaz dulu beli duit shilling penuh pakai baju Melayu. Ustaz lah dah. Kalau ustaz kalang kabut dengan dunia lah, ni orang marhin-marhin ni. Tetapi seandainya semua ustaz balik ke Allah, semua pengikut balik ke Allah, apa yang nak digusarkan? Ya. Kita tahu dah pelindung, kita tahu dah pemimpin, kita tahu dah pembuka jalan yang sebenar-benar pada kehidupan manusia. Jalan hidup ad-din. Kita nak risau apa? Baik. Terima kasih. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Zahid. Panjang soalan dia. Saya bacalah. Assalamualaikum Ustaz. Ni daripada surah Al-Baqarah ayat 248. Yang mana maksud dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan itu ialah datangnya peti tabut yang mengandungi sakinah, yakni ketenteraman daripada Tuhan kamu. Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda bagimu jika benar kamu orang yang beriman. Soalan dia, apa yang dimaksudkan dengan peti tabut tu Ustaz? Silakan Ustaz. Peti tabut itu adalah hati yang beriman kepada Allah. Peti tabut itu hati yang mengenal pada Allah.
sebutlah dengan perkataan yang boleh faham dengan baik. Seperti yang dipeteri hebat, yang dijaga, yang diawasi. Hati yang diawasi, hati yang dijaga, hati yang dilindungi. Maka yang inilah menjadi pegangan jalan hidup orang-orang yang mahu kembali kepada jalan Allah. Maka malaikat-malaikat mengambil sisa-sisa tinggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa dia? Keimanan, ketakwaan, pegangan, kesungguhan. Maka inilah hak Nabi malaikat tu bawa pergi di mana? Bawa pergi kepada hati-hati manusia. Dan zaman kita nak kena pegang macam zaman Nabi Musa. Mereka zaman orang hebat-hebat, orang besar-besar, orang kemas-kemas dari segi fizikal. Dan mereka orang kemas daripada spiritual dalam bentuk sihir dan benda-benda yang di luar akal. Maka atas dasar iman, atas dasar takwa, atas dasar berpegang teguh dengan Allah, maka tak heran dengan semua segala sihir, segala keburukan. Maka disebut peti tabut itu adalah jiwa orang yang sangat-sangat beriman kepada Allah. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Baik. Okay, next. Silakan tuan-tuan. Ni pun panjang juga ni. Mari kita baca. Ni daripada Jimbau. Assalamualaikum Ustaz. Semua yang ada dalam pandangannya semata untuk kita bagi melengkapi kehidupan yang indah untuk seluruh makhluk di muka bumi, termasuklah kita juga, agar sentiasa ingat padanya. Allah juga milik semuanya. Kalau salah tolong tegur. Saya nak tanya, tadi Ustaz Wan ada cakap tentang Hawa tu sifat latifah. Kalau tak salah saya dengar tadilah, jika wanita ibu tu tiada sifat itu disebabkan apa? Mohon penjelasan Ustaz. Dan nasihat perlu buat untuk bangkitkan sifat latif tu Ustaz. Silakan Ustaz. Sifat lembut ni ada kat semua orang perempuan. Tapi pasal orang perempuan punya nafsu yang banyak. Kalau dia tak jaga kelembutan sifat Tuhan yang Tuhan letak kat dia, dia akan dikuasai oleh nafsu-nafsu diri dia. Nafsu perempuan ramai, banyak. Pokok bunga bernafsu dengan kain baju, bernafsu dengan alat makeup, bernafsu dengan perhiasan rumah, bernafsu dengan perhiasan diri. Dia nafsu semua. Tetapi pasal Tuhan letak sifat dia tu, sifat lembut dia tu. Kok mana pusing pun atas keibuan dia tu menjadikan dia tak lajak jauh. Lebih-lebih lagi bila dia punyai suami yang beriman. Dia takkan lajak jauh. Sebab tu Tuhan abang, kalau nak cari pasangan hidup berdasarkan agamanya dulu. Cari laki-laki dan perempuan yang ada agama. Sifat perempuan tu semula jadi Tuhan letak. Bahasa katalah semula jadilah, bukan semula jadi ya. Dia panggil sifat yang telah sedia ada, qidam. Yang Tuhan letak sifat lembut dia dekat orang perempuan. Lembut tu dalam dia sabar, dalam dia tenang, dalam dia terima, dalam dia serah. Dalam kelembutan dia tu. Sebab tu dia boleh buat semua perkara yang orang lelaki boleh buat. Dan tak semua orang lelaki boleh buat perkara yang orang perempuan boleh buat. Maka kalau ikut sunnahnya, orang perempuan dah memang sifat begitu. Nak mengelokkan lagi, kita orang lelaki ni kena lebih tahu dari dia. Tentunya sifat latif itu akan menjadikan dia lebih baik. Kalau dia tak ada sifat tu, tuan-tuan, apa jadi kita? Tuhan tak letak kat perempuan sifat latif. Dia takkan mengandung kita sebab dia tak mampu. Sebab tuan-tuan pun tak main atas dunia ni. Kerana dia ada sifat latif tu lah, dia mampu mengandung kita. Berapa lama dia kandung kita? 9 bulan, 10 hari. Kalau seorang anak 9 bulan, 10 hari, 10 orang anak? 90 bulan, 90 90 bulan. hari. Bagi dengan tahun, berapa tahun perut dia boleh kandung 10 orang anak. Kalau tak ada sifat latif ni, dia belah perut dia buang dia anak tu. Pasal dia tak sanggup-tanggung. Dia tak sanggup-tanggung 9 bulan kot. Oleh kerana ada sifat latif tu, dia beranak lagi. Lepas tu dia beranak lagi. Lepas tu dia beranak lagi. Kalau bukan atas sifat latif tu, tuan-tuan, sekali beranak je, dia tak mau beranak dah.
Tu pun ramai juga orang perempuan tak suka beranak banyak. Tanya sebab apa? Sakit. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam sini. Tuan-tuan bagi berapa duit dekat bini hak mengandung anak kita sehari? Tak bagi kan? Kalaulah saya kata dekat tuan-tuan, bini kita minta kat kita sehari mengandung RM1, berapa ringgit kita nak kena bagi? Jenuh. Kalau bini kita kata kat kita, ni anak awak, saya kandung saja. Ni anak awak, saya kandung saja. Susu saya dia ambil 1 teguk, anak tu makan, saya minta awak bayar RM1,000. Berapa ribu nak kena bayar kat dia sampai anak umur 2 tahun? Tuan-tuan kali tengok. Betul tak Tuhan kata, siapa derhaka dekat mak dia, aku tak akan lapang dengan dia dan pastinya tempat dia adalah neraka. Dia abang mak dulu ke dia abang ayah dulu? Mak. Berapa kali dia abang mak? 3. Dia abang 3 kali mak. Itulah Latif tu. Ada seorang sahabat, dia main kat Nabi, ya Rasulullah, aku nak ikut hang pergi perang. Nabi tanya dia, ada mak tak? Ada. Hang balik jaga mak hang dia, tak? Nilai dia sama macam hang pergi perang. Betul. Inilah Latif. Kalaulah sehari dia kena bayar RM1, 9 bulan, dia kira susu dia kira dia dalam pantang 60 hari, dia tak boleh macam orang lain. Dia kena bangun awal, dia kena susukan anak dia tidur tak cukup. Dia tuntut ada semua kat kita. Kata keadaan tu dia tuntut. Sejam, dia tuntut kat kita RM10. Berapa ribu kita nak bayar kat dia? Allah. Tuan-tuan pergi lah, tengok kalau bukan sifat Latif ni. Okey, Jim. Okey. Okey, next. Faham. Sebab tu Allah sebut dalam Quran Ustaz nah, fala taqullahuma uffin. Jangan berkata dengan mak nah. Saya nak habaq kat tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan tengah sembahyang, mak panggil, tuan-tuan sedang takbir, mak panggil berhenti sembahyang, sahut mak dulu. Tuan-tuan nak berhari raya dengan mak, nak mohon ampun, tuan-tuan duduk di bawah, ambil kaki mak letak di kepala tuan-tuan. Abang mak, saya minta ampun. Allah. Bagi mak letak tangan di kepala kita. Allah. Tuhan kata selama hang ada dosa dengan mak hang, aku tak ampun dosa hang. Sampai mak hang ampun dosa hang. Tanya, mak mana tak pernah ampun dosa anak? Tuan-tuan tanya. Tak pernah. Tak pernah ada ibu yang tak ampun dosa anak walaupun anak dia pernah pergi dadah. Itulah sifat Al-Latif. Ya. Allah Akbar. Baik, next. Orang kata, merayakan hari ibu tu salah. Saya sokong sangat-sangat. Rayakanlah hari dia, hari yang dia ingat kata ada orang kenang diri dia sebagai ibu. Pergilah raih dia, pergi jumpa dia, abang dia, pergi cerita tentang bagaimana kita dengan dia. Bagi dia tahu kata, rupanya dia ibu, dia ingat dia orang biasa. Tuan-tuan tu saya abang warak mak kecil hati satu benda tak pakai kan. Tak ada abang warak apa, tak ada abang pandai apa, tak ada abang ilmu makrifah apa. Mak kecil hati sikit je, tak pakai. Allah. Masa kita kecil-kecil, mungkin tak apa. Ni masa kita ada bini. Kena bini yang tak faham jenuh besar kita dengan mak kita. Betul. Kalau kena hak bini beriman, bini solehah, kita beruntung lah. Bini akan kata, saya dengan awak, kulit dengan isi, awak dengan mak awak, darah dengan daging. Awak jangan main-main dengan dia. Dan saya tahu, kalau saya berlebih kurang dengan awak, saya akan diganti dengan anak-anak saya akan berlebih kurang dengan saya. Alright.
Apa-apa pun, tuan-tuan marah kat Jim. Dia yang tanya. Dia punca. Dia puja, saya apa? Dia tanya. Okay, next. Siapa yang ada mak lah ni, yang ada mak lah ni, baliklah, pergi tengok muka dia sikit pun cukup lah. Tuan-tuan hebat lah. Sebab Nabi kata berbahagialah orang yang suka tengok Quran. Berbahagia yang suka tengok Kaabah. Berbahagialah yang orang suka tengok muka ibu dan ayah. Saya tak ada ayah, tak ada mak. Saya ada mak mentua. Pergilah tengok mak kita tu. Ya. Mak bini kita tu mak kita lah. Ayah bini kita tu ayah kita lah. Pergilah tengok dia pun sama lah. Oh tak ada. Dua-dua tak ada ustaz. Saya ada 4 mertua. Ui, banyak mertua kan. Okey. Macam mana nak abang tu. Tuan-tuan tak ada mak mentua, tak ada pak mentua. Siapa yang paling baik dengan mak kawan-kawan? Oh, jumpalah mak kita. Dia sangat rapat dengan mak kita. Pergi jumpa dia. Sama macam jumpa mak kita. Mak kita kalau nak pergi kenduri mesti ajak makcik ni. Ni makcik ni masih ada lagi. Pergi ziarah dia, pergi ra'i dia macam mana kita ra'i mak kita. Tetap kita mera'i mak kita. Betul. Kita ada kawan ayah, kawan yang pergi mancing sekali semua. Dia masih ada lah ni. Ayah kita tak ada. Pergi ra'i dia. Pergi ra'i dia, tuan-tuan telah mera'i ayah tuan-tuan sendiri. Kalau ada ayah, pergi jumpa ayah. Beli curut cuba tu beli kat dia. Kan? Ayah tak pernah kena curut ni. Ini curut 600 datang ayah. Hisap. Dengung orang tua tu. Kan? Simpan ni tak bagi habis. Pasal apa? Sedap gila curut ni. Dia puas hati, Allah Ta'ala puas hati. Ayah tak puas hati, Tuhan tak akan puas hati. Allah. Terkedu. Tuan-tuan nak pentul apa? Ni tuan-tuan nak pentul apa? Tuan-tuan nak cerita apa? Apa? Kita semua akan jadi lagu ni. Betul. Kita akan jadi yang sama ya. Dia patah balik, mai balik kita. Tapi kalau hari ni kita dengan ayah kita kelasnya hubungan, kita dengan mak kita tip-topnya hubungan, kita jangan risau lah. Anak-anak akan kita, dia akan patah balik. Tuan-tuan bagi dekat ibu 100. 3 bulan tuan-tuan minta 100 boleh tak guna. Dia kata tu dalam kotak tu hampir ambil duit hang bagi, kau guna, aku nak buat apa? Dia bagi 300 kat kita, RM3 boleh pergi balik. No? Tuan-tuan mengaji ilmu ni, pergi tengok mak ayah hebat lah. Hal tu Uwais Al-Qarni duk buat Zat no? Jaga adik-beradik, jaga saudara mara, jaga rakan taulan, jaga sahabat andai, jaga jiran tetangga. Jagalah yang ni. Ni semua hablum minan nas. Tuan-tuan baik dengan Tuhan, mesti tuan-tuan baik dengan semua-semua ni. Sebab kenyataan Tuhan ada pada semua-semua ni. Ya. Baik. Okay, next. Oi, metum besar hari ni kena. Lagi banyak tuan-tuan mengaji, lagi tuan-tuan tak boleh angkat kepala. Betul. Lagi banyak tuan-tuan mengaji, lagi tak boleh angkat kepala. Lagi dekat tuan-tuan dengan dia, tak boleh angkat terus. Tuan-tuan tunduk ya. Allah. Apa dia tu? Kehambaan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Tuhan je, kehambaan tak bangun lah. Dia sujud je. Leceh lah tani Ustaz. Malah kemarin tang titik bar ya, berdengung habis semua. Malam ni tang ni pula dah. La ilaha illallah. Mana warrior ni Ustaz? Tak ada warrior macam ni. Kalau Habis dia serang hilang. Bukan warrior, worry. Worry.
Habis jenderal-jenderal pun tak ada kan? Habis Macam mana? ranak. Hak ni tengok film Marshall. Habis semua jenderal ranak. Betul. Kita Allah dengar guruh kita takut. Kita mengetahui tentang Tuhan nak buat guruh. Lagi kita takut. Ya. Kita tengok ombak besar di laut, kita takut. Kita tengok, kita faham Tuhan nak buat ombak tu. Lagi kita takut. Betul. Baru ada harap Ustaz no. Baru jadi hamba. Tidak jadi Malaysia situ. Ya. Lekas. 11.30 dah. Lekas. Ya, Okey, Nakib. sila. Silakan Nakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abang Ali. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz ada cakap pasal manusia sebenarnya mencari ketenangan. Ya. Jadi ketenangan ni ada tak kaitan dengan keredaan Ustaz? Yalah. Pusin duk dalam tu ya. Nak tenang macam mana kau tak ada reda. Dia kena main reda lah dulu. Baru boleh tenang. Apa dia? Dia kena ada diri tu dulu. Diri tu reda. Ketenangan tu perangai pada diri tu. Kalau dah diri tak ada, nak tenang ke mana? Lah ni, duk tak mana tenang. Duk tak reda Tuhan lah. Reda Tuhan duk tak mana? Duk tak kita tahu lah. Kita tak tahu nak tahu reda ke mana. Okey. Siapa dulu? Diri kita dulu ke reda dulu? Atau diri kita tu adalah reda? Diri kita tu adalah reda. Kalau diri kita tu reda, tenang duk kat mana? Duduk kat diri ya. Diri sebab kita. tu, bila kata tenang, itulah keredaan. Maksudnya kena reda dengan diri ke Ustaz? Ni senanglah. Nak pergi ambil air semayang, basuh satu tangan lagi tak basuh. Lepas tu basuh semua, nak pergi semayang. Tenang tak? Tak tenang tak? Tak tenang kan? Sampai basuh dah baru tenang kan? Ya. Reda tak tu? Tak reda. Orang kata, hang tak reda, aku tak reda. Hang reda, aku reda. Ya. Maksudnya kena reda dengan diri tu Ustaz. Bukan kena ada. Kita kena jadi reda. Bukan kena ada reda. Kita tu sendiri adalah keredaan. Kalau reda tu mai asing, waktu kita umur 2 tahun macam mana? Takkan reda umur 15 Betul. Waktu kita duk minum susu ibu. Kalau Tuhan tak reda macam mana? Dia tukar susu jadi rojak je nak minum dah. Kalau macam tu Ustaz, maaf Ustaz, boleh tak saya kata akal ni yang memandai-mandai nak kata reda itu. Dia pasal dia tak kena pakai logik. Dia pakai logik dia kacau. Baik. Orang lalu manusia, orang Islam kita adalah letakkan reda tu asing dari diri. Tu yang masalah dia. Reda duk tang lain, dia duk tang lain. Dia tak tahu kata diri dia tu keredaan. Ustaz, kalau betul ke kalau saya cakap kita kena kenal yang diri kita tu adalah diri keredaan? Ya. Sebab tu saya kata belajar ilmu kenal Tuhan ke kenal diri. Kenal diri. Ni duk belajar ilmu kenal diri ke kenal Tuhan tu. Tuhan kata nak buat apa aku amal kenal kebun. Kenal diri hang tu Islam. Pasal kalau aku tak reda, hang tak ada. Ni bila hang ada, bukan hang ada, itulah keredaan. Wujud itulah keredaan, bukan hang ada. Lepas tu baru aku reda. Hang tu keredaan aku. Maknanya aku reda hang dari azali, aku reda dah. Sampai mana hang tu kata aku reda hang, hang meredai apa pun. Hang reda dak benda busuk, hang tak reda, aku tak reda. Hang reda dak wangi, hang reda aku reda. Ya. Bukan ada kat aku pun, ada kat hang. Yang rasa semayang tak sah. Aku kan tengok, hang kan tengok. Hang. Aku kan tak suka, hang kan tak suka. Hang. Duk kat siapa reda? Duk kat hang kan duk kat aku? Kat hang. Lepas tu hang kata aku tak reda. Bila aku tak reda kat hang? Kalau aku tak reda, hang tak main. Yang tak reda sekarang ni hang, bukan aku.
Ya. Hang tak redha aku jadi Tuhan hang. Aku bagi panas, hang tanya sejuk. Aku bagi tanya sejuk, hang tanya panas. Aku bagi banjir, hang tanya kemarau. Aku bagi kemarau, hang tanya banjir. Aku bagi musim kemarau, hang tanya musim hujan. Aku bagi hujan, tanya kemarau. Siapa yang tak redha? Hang. Aku bagi anak lelaki, hang tanya anak perempuan. Aku bagi anak perempuan, tanya anak lelaki. Siapa yang tak redha? Diri hang. Ustaz, kalau keredaan mak pula macam mana Ustaz? Sama lah. Keredaan, satu keredaan je. Keredaan Tuhan. Kalau mak tak ada keredaan, adik nak minum susu je nak. Kalau mak tak ada keredaan, dia buang waktu nanti umur 2 hari dalam perut dia tahu dia buang. Okay. Faham Ustaz. Yang tu lah. Okay. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Sebelah 40 dah Ustaz. Jom kita tangguh dulu Ustaz. Pak Im bukan apa. Ngaji-ngaji dia tengok bang subuh. Sok kita dah makan dia. Jom. Tuan-tuan, tak muhung. Tuan-tuan, ralik alam ni. Tuan-tuan senang-senang. Sok lah. Betul. Ilmu bawa duduk dengan Tuhan. Tuhan masa dia cepat. Masa kita yang lambat. Tuan-tuan duduk di dunia. Tuan-tuan duduk di dunia 1000 tahun. Orang dalam kubur baru cari ya. Betul. Masa dia cepat. Sebab tu siapa duduk pada masa kehambaan mesti cepatnya. Yang duduk jadi lambat ni masa kemanusiaan. Betul. Mereka kata, masa lah ni cepat. Hang yang buat pergi cepat. Bukan masa tu cepat. Masa apa? Hang tengok semua benda dalam satu masa. Mesti cepat. Cuba hang jangan tunggu. Buka puasa. Hang jangan tunggu. Cepat lah. Cuba hang tunggu. Lambat. Betul tak? Cuba hang jangan tunggu. Jangan tunggu buka puasa. Mesti cepat. Datuk 4:30. Tak peduli. Datuk 7:30. Cuba tunggu. Bila lah nak masuk asap. Tak masuk lagi. Itulah dia. Baik Ustaz. Baik. Dah kita tangguh dulu Ustaz. Baik, insyaAllah. Jumpa lagi tuan-tuan di hari dan waktu sama minggu depan pula. InsyaAllah. Selamat meneruskan ibadah puasa. Baik. Semayang tarawih tak ada bulan lain, ada bulan ni je. Tuan-tuan buat dapat apa rakaat jadi tuan-tuan kata malas, hak malas tu lebih berharga. Pasal dia jadi rintangan. Benda rintangan ni sangat berharga. Buat walaupun berat sungguh. Tak payahlah buat semua, buat 13 rukun tu sudah. Boleh buat 8. Buat 2, minum sekepil lu secawan, baca menjelah apa lebih kurang. Lepas tu buat lagi 2. Tengok gambar insan apa ke. Lepas tu buat lagi 2. Tengok bukit 3. Tak apa, dapat buat 8 sampai 3 pagi. Lepas tu baca Quran sikit, dimakan sok. Selesai. Tak rugi. Kita yang buat, kita punya sistem buat ni tak mau bagi kita jadi malas. Sebab tu buat siap-siap. Buat siap supaya tak malas lagi. Pasal perangai kita ni orat balok tebal. Bila orat balok tebal ni tuan-tuan tahulah semua jadi malas. Bubuh segala tosel, bubuh segala undi-undi, bubuh segala muruku masuk. Dia beratlah. Pipi kena kipas angin campur dengan aircon pula, mata jadi rudui. Betul-betul rudui. Mata tinggal sekerat. Batang satu lah dengan lebar lain. Kan? Bayang mandi dah. Habis dia buat apa dah? Suruh pergi tidur lah macam tu. Kan? Jadi takkan dia tiap tahun nak buat macam tu kot. Banyak tahun lah, sudah lah. Nanti tahun lain tukar sikit. Tak gitu ganas. InsyaAllah. Umur panjang terjumpa lain. Moga-moga dalam pemeliharaan Allah. Yang pastinya kita mengharapkan Allah Ta'ala buka segala hijab yang selama ni menjadi hijab dalam diri kita. Bagi kita dekat dan korang minta maaf banyak-banyak. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Amin. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك آمين. طالبين ولعفوك آمين. راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء الراضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى السريرة الكرامة قاعدين آمين. وبحور عين متوزجين ومن سندس واستبراق ولباد متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصيف شاردين بأكواب وأبارق وكأس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا الله من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واكتب اللهم سلامة وعافية علينا وعلى عبدك الحجاج والغزار والزوار والمسافرين والمقيم في البر والبحر من المسلمين. وقنا الشر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت صوم غد أن أدائي وعليكم السلام. هذه سنة لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Abang Ali. Sama-sama, baik. Terima kasih Abang Ali. Selamat berpuasa. Sama-sama, insyaAllah. Selamat sahur. Selamat sahur. Baik, baik. Jumpa lagi insyaAllah. Bye. Bye. Ya, ya. Terima kasih. Baik. Masih Abang Ali. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih semua. Sama. Baik-baik. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Abang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.